Ini bab mengikat tawanan ataupun tahanan dan menahannya. Dan ini bab harus berbudi kepadanya ataupun memaafkannya, melepaskannya dengan percuma. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar satu pasukan berkudanya ke arah Najd. Pasukan itu membawa pulang seorang lelaki daripada Bani Hanifah, dipanggil Thumamah bin Uthal. Dia adalah ketua penduduk Yamamah. Mereka pun mengikatnya di salah satu tiang masjid. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepadanya. Maka baginda bersabda, "Madza 'indaka ya Thumamah?" Apa fikirmu akan kulakukan terhadapmu, wahai Thumamah? Faqala, Thumamah berkata, aku fikir baik saja. Kalau engkau bunuh, engkau membunuh seorang yang memang berhak dibunuh. Dan kalau engkau berbudi, engkau berbudi kepada seorang yang tahu berterima kasih. Dan kalau engkau mahukan harta, maka mintalah, nescaya akan diberikan kepadamu sebanyak mana yang engkau mahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkannya sehingga keesokan harinya. Baginda bertanya pula, apa fikirmu akan kulakukan terhadapmu, wahai Thumamah? Qala, Thumamah berkata, saya telah pun cakap apa yang telah saya telah pun kata, saya telah pun cakap kepadamu, yaitu kalau engkau berbudi kepada seorang yang tahu berterima kasih, yang akan mengenang budimu, ataupun yang tahu berterima kasih. Dan jika engkau membunuh seorang yang memang layak dibunuh. Kalau engkau mahu harta, mintalah, nescaya akan diberikan sebanyak mana yang engkau mahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan pula dia sehingga keesokan harinya. Baginda bertanya pula, "Madza 'indaka ya Thumamah?" Apa fikirmu akan kulakukan terhadapmu, wahai Thumamah? Faqala, "'indi ma qultu laka." Apa yang aku fikir ialah seperti aku telah cakapkan kepadamu, yakni sebelum ini, yaitu kalau engkau berbudi kepada orang yang tahu berterima kasih. Kalau engkau membunuh, berarti engkau membunuh seorang yang memang layak dibunuh. Dan kalau engkau mahukan harta, mintalah, niscaya akan diberikan kepadamu sebanyak mana yang engkau mahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lepaskan Thumamah, lepaskan Thumamah. Setelah dilepaskan, dia pun pergi ke satu kawasan pokok tamar yang berhampiran dengan masjid. Di situ dia mandi. Kemudian masuk semula ke dalam masjid. Langsung dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah hambanya dan pesuruhnya. Wahai Muhammad, demi Allah, tidak ada satu muka pun di atas muka bumi ini yang lebih aku benci daripada mukamu. Tetapi sekarang mukamu adalah muka yang paling aku kasihi, paling aku suka. Demi Allah, tidak ada satu pun agama yang lebih aku benci daripada agamamu.
Tetapi hari ini agamamu paling aku kasihi daripada sekian banyak agama. Agamamu lah yang paling aku sukai daripada sekalian agama. Demi Allah, tidak ada satu negeri yang lebih aku benci daripada negerimu. Tetapi hari ini negerimu paling aku kasihi. Negerimu lebih aku kasih daripada sekalian negeri yang lain. Pasukan berkudamu telah menangkap aku, dan aku telah pun berhajat. Aku pada ketika itulah memang nak pergi umrah. Apa pendapatmu? Dia tanya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepadanya dan menyuruhnya pergi buat umrah. Menyuruhnya pergi berumrah. Apabila dia tiba di Mekah, ada orang bertanya dia, ada orang berkata kepadanya, engkau telah murtad, engkau telah meninggalkan agamamu. Dia kata, tidak, tetapi aku telah Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, demi Allah, tidak akan sampai kepada kamu daripada Yamamah sebutir gandum pun, kalau selagi tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutir gandum pun daripada Yamamah tidak akan sampai kepada kamu melainkan dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah lagi, beliau berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar satu pasukan berkuda ke arah bumi Najd. Maka pasukan itu membawa pulang seorang lelaki yang dipanggil Thumamah bin Uthal Al-Hanafi, penghulu ataupun ketua penduduk Yamamah. Dan perawi mengemukakan hadis seterusnya sama seperti hadis yang telah dikemukakan oleh Laith. Cuma di dalam riwayat ini perawi menyebutkan in taqtulni taqtul dzata min. Tadi in taqtul tak ada ni tu. Hak ni ada, itu beza. Hak lain tak ada beza. Ini bab menghalau ataupun membuang negeri orang Yahudi, menghalau orang-orang Yahudi daripada Hijaz, bumi Hijaz. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, ketika kami sedang berada di dalam masjid, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Baginda terus berkata, pergilah kepada orang-orang Yahudi. Maka kami pun keluarlah bersama baginda sehingga sampai kepada orang-orang Yahudi. Baginda pun berdiri lalu menyeru mereka, yakni dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Kata baginda, wahai kalangan Yahudi, Islamlah kamu, nescaya kamu akan selamat. Mereka pun menjawab, sesungguhnya engkau telah sampaikan, wahai Abul Qasim, yakni seruanmu itu sudah sampai dah kepada kami, wahai Abul Qasim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, itulah yang aku mahu. Islamlah kamu, nescaya kamu akan selamat. Mereka berkata lagi, sesungguhnya engkau telah sampaikan, wahai Abul Qasim. Nabi SAW berkata pula kepada mereka, itulah yang aku mahu. Maka baginda berkata kepada mereka pada kali yang ketiga, yang ini lagu tu juga, dan baginda menyambung seterusnya begini, i'lamu, ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya bumi ini hak Allah dan Rasulnya, dan sesungguhnya aku mahu menghalau kamu daripada bumi ini. Sesiapa di antara kamu yang mendapati mana-mana barangnya berharga, bolehlah dia mengambilnya dan menjualnya. Selain daripada itu, maka kamu hendaklah mengetahui bahawa bumi ini adalah hak Allah dan Rasulnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar
bahawa Yahud Bani Nadir dan Quraizah, orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir dan Bani Quraizah telah memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuang negeri golongan Bani Nadir. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membiarkan golongan Quraizah dan telah memaafkan mereka dengan percuma, tidak mengambil apa-apa tebusan, sehinggalah golongan Quraizah ini juga memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh orang-orang lelaki di kalangan mereka dan membahagi-bahagikan orang-orang perempuan di kalangan mereka dan anak-anak mereka, yakni sebagai tawanan dan hamba sahaya, dan harta benda mereka di antara orang-orang muslimin, di antara orang-orang Islam. Tetapi sebahagian daripada mereka telah pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keamanan kepadanya, jaminan keamanan kepadanya, dan mereka pun memeluk agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kemudiannya, telah menghalau orang-orang Yahudi di Madinah semua sekali, Bani Qainuqa', iaitu kaum Abdullah bin Salam, dan Yahudi Bani Harithah, dan semua orang Yahudi yang masih berada di Madinah lagi pada ketika itu. Kemudian dengan sanad satu lagi serupalah dengan hadis hak tadi juga. Walau bagaimanapun kata dia hadis Ibnu Jurayj, hadis Ibnu Jurayj lebih banyak, yakni kandungan isinya, dan lebih sempurna. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Umar bin Al-Khattab telah memberitahu saya, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tetap atau aku pasti akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasara daripada Jaziratil Arab, sehingga tidak aku biarkan kecuali orang Islam sahaja di bumi ini, di bumi semenanjung Arab. Kemudian dengan sanad satu lagi itu serupa juga, kedua-duanya an Abi Zubair bihadzal isnad mithlahu, dengan sanad tu lepas tu hadisnya serupa lah lafaznya dengan sebelum ni. Kemudian tu kita sekat tu dulu tengok. Ini bab mengikat orang tawanan. Jadi tawanan boleh diikat. Itu pengajarannya dalam bab jihad. Orang Islam kesia-kesia pun, belah kesihannya tinggi pun, dia ada juga ikat. Boleh ikat. Berkas itu boleh pada ketika diperlukan. Dan menahan, tahan dia, kunci ke di satu bilik, di satu kawasan, boleh. Begitulah dalam perang mana-mana pun orang lain pun buat gitu juga kepada siapa-siapa. Kalau kita pun malah lebih lagi daripada tu, lebih lagi daripada tu. Sekadar saat ni ikat, tahan, itu memang ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, satu lagi perkaranya boleh dimaafkan. Alman itu dia dimaafkan, dilepaskan dengan percuma, dengan tidak diambil apa-apa tebusan, dengan tidak dihukum dia dengan apa-apa hukuman, boleh. Ini terpulang kepada pemerintah, terpulang kepada pemerintah. Orang yang salah, telah bunuh orang, telah begitu begini, telah berhaklah dibunuh,
pun ada kalanya pemerintah dia boleh mengampunkan. Ini kita tengok di mana-mana pun pakai lagu tu. Pakai lagu tu. Pemimpin ni pemimpin tertinggi lah. Kalau dia nak ampunkan, dia nak maafkan, dia nak orang panggil, lepaskan, boleh. Itu terpulang kepada dia. Tapi biasanya dengan kawalan lah, dengan syarat lah biasanya. Nabi SAW pun buat begitu juga. Dalam Quran pun ada sebut, fa imma mannam ba'du, sama ada dilepaskan dengan percuma. Orang-orang kafir yang ditawan itu ada juga disebut dalam Quran. Nak hukum pun ada juga. Hukum bunuh ada juga. Minta tebusan daripada dia ada juga. Macam-macam cara. Macam-macam cara. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya di sini hak ikat ni, tambak ni, iaitu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar satu pasukan berkuda dia pergi ke arah Najd. Lepas pada tu pergi berlawan di sana, boleh igap ketua dia tu seorang lelaki daripada Bani Hanifah. Bani Hanifah. Bani Hanifah ni puak-puak ni memang kuatlah menentangnya, dan kemudiannya puak-puak dia ni murtad juga. Termasuklah Musailamah Al-Kadzab itu. Puak-puak dia ni. Ni ketua dia. Orang panggil dia ni Thumamah bin Uthal. Dia ni ketua ahli Yamamah. Bila ikat dia tu, puak sahabat pun rabatuhu, mereka ikat, bukan Nabi sendiri ikat. Mereka tu sahabat-sahabat lah, dengan kebenaran Nabi SAW lah. Sebab apa dia buat ni? Nabi SAW tubik tengok, tahu, maknanya boleh lah. Walaupun dia tidak ikat sendiri, orang lain ikat, dia terima. Itu makna takrir daripada dia. Sunnah juga boleh buat lagu tu. Cuma ikat tu ikat di tiang masjid. Ikat tu ikat di tiang masjid. Sebelum kita bincang ikat di tiang masjid tu, satu perkara nak sebut, iaitu ada ulama yang mengatakan yang ikat dia ni, yang bekah dia ni, saya kau boleh buat klik mari ni, siapa dia? Iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Ada ulama kata begitu, tetapi itu riwayat tidak sahih. Sebab apa? Sebab Abbas pergi ke Madinah hanya selepas daripada pembukaan Mekah, tahun yang ke-8 selepas pada itu. Bahkan kalau mengikut kajian ulamanya, banyak lagi peristiwa selepas daripada pembukaan Mekah tu, perang sana sini, perang Hunain, perang di Taif, banyak lagi tempat-tempat berhenti singgah tu. Kata mereka sampai ke Madinah tu pada tahun yang ke-9. Sedangkan peristiwa ni sebelum pada tu lagi. Peristiwa ni sebelum pada tu, kalau selepas Fatih Makkah, maknanya kalau Abbas yang igat dia tu, maknanya selepas Fatih Makkah barulah Abbas tu ikut serta dalam mana-mana perang pun. Sebelum pada tu dia duduk Mekah. Kalau selepas pada Fatih Makkah, apa makna ni dia pergi ke Mekah, orang Mekah kata ke dia tu, murtad kau, mu tinggal agamamu kau. Bahkan ada dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan mereka nak buat sesuatu terhadap dia. Maknanya kekuasaan orang kafir masih ada lagi di Mekah. Kalau sudah pembukaan Mekah, Nabi dah yang berkuasa di Mekah tu. Macam mana orang kafir nak kata lagu tu ke dia? Dan dia kata, kalau kamu buat ganda-ganda ke aku, sebutir pun tak boleh. Jadi orang Mekah tu banyak bergantung makanannya, gandumnya dengan hasil tanaman pokok dia. Dia kata tak akan dapat. Begitu. Dan dia pergi buat, dalam riwayat ni dia sebut pergi buat umrah. Dalam setengah riwayat yang lain dia kata buat haji. Dia pergi buat haji, dan dia orang tahu dia tu Islam pasal dia talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dengan cara Islam ni. Jadi orang apa? Kata dia lagu lain. Situlah dia kena igat. Situlah dia kena igat. Lalu dia diancam dengan macam-macam ancaman, tetapi akhirnya mereka lepas. Sebab apa? Mereka kata kalau kita kadang-kadang dia ni ketua ni, kita sudah kerja lah, tak ada
beratlah kalau kita kata tak ada gandum, tak akan boleh makan, pupuk kita susah lah. Lepaslah dia. Bermakna hak kata Abbas itu tidak tepat, tidak sahih. Hak sahihnya tak ada sebut siapa dia, tak ada. Gitulah, cuma ditangkap, diegak oleh orang-orang Islam. Dia lepas pada tu diegak tu, ditambak di tiang masjid, salah satu tiang masjid. Kita dapat buat kesimpulan daripada hadis ni, Masjid Nabi tu sudah ada tiang dah pada masa tu. Walaupun rekah lah, tak caralah rekah tu, tapi ada dah tiang. Dan ini juga menjadi pegangan kepada ulama-ulama yang mengatakan orang kafir boleh masuk dalam masjid. Dulu kita sudah jumpa banyak lah hak lagu ni, hadis-hadis hak lagu ni, orang kafir boleh masuk dalam masjid. Mana bukti ni? Dia ni harbi ni, bukan zimmi. Tak ada keperluan untuk masjid tu, tak ada keperluan untuk masjid lah. Kita kata nak baiki kipah, kau nak baiki lampu, kau nak apa, tak ada. Tapi di dalam masjid ditambah tadi, boleh. Dan ini menunjukkan bahawa masjid itu benda-benda yang seumpama tadi masih boleh. Masih boleh dalam masjid. Cuma nak qisas dalam masjid, nak menjalankan hukum agama, mengalir darah, tumpah darah situ, itu tak boleh. Tapi banyak aktiviti masyarakat ni, termasuklah hak berkait dengan perang, bijak, apa Nabi, dalam masjid. Dalam masjid. Dia ikat tawanan ni pun dalam masjid. Ini menunjukkan bahawa ayat kata innamal musyrikuna najasun, orang musyrik itu najis, itu bukan maksudnya najis zahir dia, tubuh dia, dengan arti kita boleh pegang dia, kita boleh salat dengan dia, kita boleh, tidak cemar kita. Hak kata najis itu ialah i'tiqad dia, pegangan dia tu kotor. Ini menunjukkan dalam Islam najis ni ada dua macam. Satu najis zahir, satu najis batin. Hak najis batin tu berat lagi. Cemar zahir ni dia ajar kita, hak lagu ni cemar, tak boleh, tak sah semayang. Kalau pakai, kalau kena dan sebagainya, kita kena cuci. Cara cucinya lagu ni. Kalau hak berat lagi, dia tak serupa. Peringkat-peringkat mana hak cemar ni tidak serupa. Tak serupa peringkat-peringkat dia tu, tahap dia tu. Kalau hak berat lagi, siapa kena sama. Itu semua tu dari segi falsafahnya, Islamnya, ajaran dia tu nak tanam dalam jiwa kita, tak suka kepada hak cemar. Tapi dia nak ayatnya hak cemar-cemar ni bukan zahir saja, hak dalam tu pun cemar. Bayangkan kalau kamu sudah biasa dengan bersih dan kemal jejek kepada hak cemar tu, begitulah juga kamu akan merasa jejek terhadap akidah yang tak betul. Situ dia nak pergi. Hak tu kemuncak dia. Kotor fikiran lah kawan, syirik. Hak tu kemuncak dia. Hak tu buat apa pun tak ada faedah, tak jadi apa. Buat pahala, buat kebajikan, tak ada, sia-sia saja. Tapi ada juga hak tidak berat sampai begitu, tak molek juga, cemar juga, buat dosa, cemar, tapi tidak sampai begitu. Tidak sampai kebajikan yang lain kalau kita buat tak diterima. Tak. Hak tu suku, hak ni suku, hak maksiat ni suku, hak buat baik pula tu suku. Hak tu ada juga lagu tu. Ayatnya ada peringkat hak cemar dari segi fikiran. Kemudian setengah-setengah ulama kata hak kata najis tak boleh masuk dalam masjid. Tu dalam ayat dia sebut fala yaqrabul masjidal haram. Masjidal haram bukan semua masjid. Ni masjid Nabi. Hak Masjidul Haram tu tak boleh. Lepas tu Masjidul Haram tu sendiri tu pula tak boleh sungguh. Kau kalau aku mana, kau ada sebab lain. Tak boleh Masjidil Haram tu. Kalau kita kata ambil pendapat orang kata Masjidil Haram tu saja tak boleh. Hak kata tak boleh tu masih khilaf lagi pula. Ada juga orang kata boleh juga. Sebab tak boleh tu bukan kerana tubuh dia tu, zat dia tu najis, tidak, tapi kerana benda lain. Daripada situ menunjukkan bahawa hukum Islam ni dia tidak semata-mata dari segi pekoh saja. Tidak, dia banyak kaitan hak lain lagi, iaitu dari segi siasah, dari segi politik. Dari segi politik dia kena ada satu tempat yang mana puak-puak kita saja, puak-puak dia tak boleh masuk situ. Kalau tidak dia tahu rahsia, banyak rahsia kita.
Takkan tak ada satu tempat. Kalau dalam rumah kita pun ada satu ruang, satu bilik yang orang lain tak boleh masuk, misalnya kita kata. Begitu juga dalam dunia Islam ni, takkan semua boleh masuk belakang, serupa adik-beradik belakang, serupa sama Islam. Takkan lagu tu. Di mana situ setiap orang Islam hari daripada seluruh dunia ni bincang. Bila bincang, kalau ada orang luar, sebab fikiran dia tu tidak betul, kalau dia masuk, walaupun orang duduk bincang benda molek, dia apa tak molek, pun fikiran dia tu kotor, dia tak faham. Jadi akibatnya pun tak baik juga kepada kita. Kepada dia pun tak baik, kepada kita pun tak baik. Segala perancangan kita terganggu, dia bocor. Itu sebab tu. Bukan sebab kerana dia tu najis. Tak. Bukan kerana dia najis, tapi kerana fikiran dia tu najis. Kesan dia tu, akibat dia jadi tak molek. Kalau kita gagal untuk pergi serai dia, untuk pergi dakwah dia gitu gini kerana bocor ke apa, siapa dia rugi? Dia rugi juga. Tak sampai Islam tu rugi, mati kafir rugi. Sedangkan situ seluruh dunia pergi orang Islam. Gitu cara. Tapi mungkin sekarang ni banyak saluran-saluran lain dia boleh intake. Zaman satelitnya orang kata boleh intake. Kita kena, kalau dia boleh setara tu, kita kena lagi tinggi lah. Kok mana kita kena ada benda rahsia kita. Tak boleh buka belakang, serupa belakang, adik-beradik belakang. Mana lah boleh lagu tu. Musuh tak boleh buat sebab adik-beradik. Jadi kita pun kena pandai jugalah, pandai je. Sebab maksud tadi tak sibui pecah rahsia. Jadi tak sibui pecah rahsia lagu mana? Kena kira biar boleh mengatasi dia. Gitu. Kalau tidak, mana itu kecuaian kita, umat ni, kecuaian umat. Hak maksud Nabi royak, Quran royak tu kita tidak dapat lindungi. Orang boleh tahu juga. Tapi kalau pergi gitu saja, jadi apa juga? Tak ada berubah-ubah juga, kau ramai pergi. Tapi tak ada berubah apa juga orang Islam. Sebab bukan pergi bincang, pergi dalam keadaan jahil. Dia tidak tahu situ, itu muktamar kita je, muktamar agung orang Islam. Daripada situ boleh tahu kalau kita direti. Boleh bincang apa benda yang patut kita tolong dia, apa bantuan yang diperlukan oleh dia. Sepatutnya kita nak salur lagu mana saudara kita ni, apa yang diperlukan tak tahu, tak ada apa dia cara. Sebab itulah ibadat-ibadat yang orang buat dia pun tidak sama peringkat dia. Tidak sama. Ada orang sahabat tu tak ada haji pun, tinggi kedudukan dia, makam dia di sisi Allah tinggi, walaupun dia tak ada pergi haji. Begitulah maknanya. Sebab apa? Dari segi penghayatan tu sebenarnya, penghayatan, menjiwai setiap amalan itu, hak tu yang penting. Kalau tidak jadi upacara zahir saja. Upacara zahir. Hak maksud agama tak sampai. Tak sampai. Tak apalah. Di sini makna ikat di tiang masjid. Dalil yang kemah lah ni kepada orang yang mengatakan orang kafir boleh masuk dalam masjid. Apalagi kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan, kita tak boleh. Tapi ada juga ulama orang kata tak boleh. Benda khilaf lah. Tetapi kalau kita tengok hadis-hadis banyak ni, kuat balik orang kata boleh lah. Kecuali kalau kita tahu dah dia tu masuk tu dengan cara tidak menjaga kehormatan masjid, tak ada kebaikan, boleh jadi membahayakan. Tak boleh lah kalau tu memang tak boleh. Kalau tidak nanti orang kafir, orang Islam pun tak boleh. Boleh jadi dengan cara, kadang-kadang orang ni dia nak terbuka hidayah, nak terbuka pintu hati dia, nak dapat hidayah, tidak nanti belah mana. Katakanlah kalau negeri dia tak kenal masjid, tak tahu masjid, dia mari negeri kita masjid ni tempat orang Islam, nak tengok, nak tengok orang semaya. Kadang-kadang dia jadi bahan fikiran dia tu bila dia balik. Sebab itulah dalam Quran dia benarkan, dia ajar, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kalau orang kafir musyrikin, mana-mana orang musyrikin minta perlindungan dengan kamu, nak masuk ke negeri kamu, bagi perlindungan kepada dia, bagi perlindungan kepada dia supaya dia dengar kalam Allah. Kalau dia buta, dia tak boleh tengok masjid, dia dengar orang kecek lagu mana.
orang buat lagu mana di negeri orang Islam. Kalau negeri dia boleh dengar orang sopoh semua, nyopoh semua, nyapo semua. Negeri dia duduk lagu tu. Misalnya. Tapi kalau kita duduk serupa juga dengan orang lain, tak ada biasa dia dengar serupa negeri dia juga. Suka benar, kita pun suka juga lagu tu. Kita rasa kalau kita buat cara lain, jadi tarikan juga sebenarnya. Kerana pelik tu, jadi orang nak lari juga. Sini tak ada benda, tak boleh dengar benda orang, tak boleh. Jadi tarikan juga, orang nak tahu juga. Nak tahu gelisah, tak jenis orang tidur kau tak, kalau tak ada hiburan. Nak pergi tengok. Tapi dah, kalau umat Islam tu sendiri dah marah ke kerajaan misalnya, kalau tak ada buat hiburan, nak kata apa, salah siapa? Kita sendiri. Kita sendiri tak jenis orang tidur. Dah jadi jiwa tu lagu lain. Hak sepatutnya hak Islam naknya dalam negara Islam tu lagu mana? Lagu tu. Kalau hak buta dia boleh dengar. Kalau hak jelek lagilah, banyaklah bendanya boleh tengok. Tengok masjid saja pun padan. Tapi kalau duk tengok benda serupa dengan negeri dia tu, setengah-setengah tu teruk lagi, selipar pun tak boleh harap masjid tau. Negeri dia tak apa. Berat lagu tu. Kau benci dia kepada Islam. Itu maksud salah satu kerja maksud negara Islam. Bila ada dia kena jaga sampai lagu tu lah baru ada makna. Kalau tidak tak ada makna. Sebab tu banyak bilangan saja. Dari segi artinya tak ada. Tak ada boleh buat contoh. Thumma ablighhum ma'manah. Kemudian bila dia selesai habis dia mari tempat kita, sampaikan dia ke tempat dia berasa aman. Negeri dia lah. Mana kita kena jaga molek. Kita kena jaga keselamatan dia. Itu cara negara Islam. Bukan maknanya orang kafir berasa takut. Tak, tidak lagu. Apatah lagi orang Islam. Orang kafir pun tidak takut. Itu ciri-ciri negara Islam. Tak apalah. Ikat dalam masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Dia pun kata, apa kamu fikir aku akan lakukan terhadap kamu? Kamu suruh lagu mana? Sumamah pun kata, saya fikir baik saja, kata dia. Baik saja tu ke mana? Kalau kamu bunuh aku, memang pun kamu bunuh orang yang berhak dibunuh. Maknanya aku telah bunuh orang. Dan kalau keluarga dia bunuh balik aku, dia akan rasa puas hati. Dia berhak membunuh aku. Tak kata apa dah. Tapi kalau engkau berbudi kepada orang yang tahu berterima kasih. Itu dia kata. Maknanya orang cerdik, ketua, bukan ketua. Kalau kamu berbudi kepada aku, berarti kamu berbudi kepada orang yang tahu berterima kasih. Dia akan kenal siapa bila orang yang mengenang budi. Kalau nak harta, mana nak tebusan lah kiranya, tak apa, minta. Kau akan diberikan sebanyak mana hak nak. Royak nak sebanyak mana. Tu dia 3 perkara dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tinggal dia. Mungkin ramai lagi orang lain lagi. Pergi tengok tu, pergi tengok tu. Rasulullah pun tinggal dia, esok pula mari pula. Maknanya apabila kita tahu orang ni igat seseorang ni, kita boleh lok begitu, kena pergi pula tanya. Soal selidik banyak perkara lah. Banyak perkara. Kalau dia boleh berubah, boleh. Waktu hendaknya. Tidaklah kata igat tu makna saya sah saja. Tidak semua orang yang ditangkap tu perlu dibuat gitu. Hak ni kita boleh belajar daripada hadis. Boleh belajar daripada hadis. Begitu juga polis apa kan, dia igat lagu tu lah. Hak dia buat. Dia tanya. Gitu gini. Dia nak tengok kita pelawak setara mana. Dia tahu dah. Misalnya itu perlu. Banyak perkara lah. Kalau dia boleh lepas, dia lepas. Kalau tak boleh lepas, tengoklah dulu. Itu perlu masa. Dan dia akan berubah dengan masa. Masa diperlukan. Sebab itulah igat boleh jadi 2 hari, boleh jadi 2 bulan, boleh jadi beberapa tahun, boleh jadi. Tujuannya nak suruh, nak berubah.
Nak suruh berubah. Dan apabila hari demi hari berlalu tu, dia akan berubah manusia. Itu sifat manusia. Esok kan Nabi tanya pula lagu tu juga. Saya rakyat dah, kata dia, sebab kemarin. Cuma kali yang kedua ni dan kali yang ketiga dia tidak jawab apa dulu. 10 hari mula-mula cuba perhati. Maknanya dia orang pijak. Dia orang pijak. Kalau hak mula-mula dia kata, kalau kau bunuh orang yang patut dibunuh. Kalau kau berbudi kepada orang yang tahu berterima kasih. Hak hari yang kedua ni dia sebut, kalau kau berbudi dulu. Cuba perhati. Dia bukan kata kalau kau bunuh. Kalau kau bunuh tu nombor 2. Duduk nombor 2. Tengok. Manusia ni dia berubah. Itu dah ayat. Manusia dia berubah dengan berlalunya masa. Dan dia tengok kalau ada harapan. Kemarin muka tengah segar, tengah panas lagi kan. Dia kata lagu tu kira-kiranya bunuh dia. Apa lagi? Muka salah, muka ketua. Hari yang kedua ni tanya pula, maknanya dia merasa ada harapan. Oleh kerana dia merasa ada harapan, itulah dia akan sebut tu dulu. Hak tu sebenar harapan dia, jiwa dia. Dia nak kalau boleh dia dilepaskan. Tu. Dari segi psikologinya. Kalau kau bunuh, tu yang kedua. Hari yang ketiga dia sebut lagu tu juga. Kalau nak harta, tu tepat asal tu. Nombor 3 sebut. Kalau nak harta, ya, nak sebanyak mana boleh. Nabi SAW pun tinggal hari yang kedua tu. Hari yang ketiga lagu tu juga. Lepas pada tu Nabi SAW pun kata, lepas Sumamah. Maknanya sebelum tu dia diikat tu dalam keadaan diberkas dia. Diikat. Nabi SAW kata lepas dia. Maknanya seorang pemimpin agung, seorang pemimpin biasa, dia kena tengoklah. Boleh jadi kalau pemimpin agung tu bagi dah kebenaran kepada dia, kamu tengok. Kalau patut lepas. Tu kepada panglima dia. Dia ada hak yang boleh panglima bagi. Ada tidak boleh, tengoklah. Hak macam di sini tak ada siapa dia lepas. Awak pergi kepada Nabi SAW. Mana pemimpin tertinggi yang melepaskannya. Maknanya Nabi SAW sini lepas. Walaupun kita kata susah payah, hak ni higak gitu, dia tak boleh kata lagu tu. Kena patuh kepada ketua. Susah payah kita juga dia lepas muda-muda. Tak boleh lagu tu. Kemain kita tak boleh. Sebab pemimpin dia, biasanya pemimpin ni orang politik. Orang politik ni dia bukan perkiraan dari segi darah saja, dari segi nak perang saja. Tak. Dia banyak kira-kira lain. Ya, orang lain tak nampak. Lebih menguntungkan. Itu lebih menguntungkan. Kalau panglima ni dia kira nak bunuh saja ya. Dia kira nak perang saja. Tapi kalau pemimpin ni agung, dia tidak lagu. Biasanya tidak lagu. Dia pun lepas tak apa. Dia pun pergi dekat satu kebun pokok kurma dekat masjid tu, mandi. Daripada sinilah ulama-ulama yang mengatakan orang baru masuk Islam dia kena mandi. Dia kena mandi. Dia ambil mana? Ada dalil dia juga. Ni salah satu. Nabi SAW tak larang. Kalau mandi tu tak boleh, dia kata apa mandi, tak payah mandi. Nak masuk Islam tadi tak payah mandi. Dia tak kata lah. Maknanya dia membenarkan. Walaupun dia tidak suruh pun, dia membenarkan perbuatan orang tu. Dia membenarkan. Dengan sebab itu mandi bila masuk Islam ni mengikut setengah-setengah ulamanya, iaitu di sisi Imam Malik, Imam Ahmad, Abi Thawr dan Ibnul Munzir, dia kata wajib mandi. Sampai ke peringkat wajib. Dia faham gitu. Tapi di sisi Imam Abu Hanifah mustahab, molek saja, tidak sampai wajib. Sunat pun tak. Sunat lain, mustahab lain. Mustahab ni rendah lagi, ringan lagi. Molek. Molek. Dia kata bukan wajib kok mana-mana pun. Sama ada dia berjunuk kau tidak berjunuk, kau tak cara. Baru kira dia
lepas pada Islam. Wajib mandi wajib gapo tu lepas Islam. Sebelum pada tu kalau dia, yalah misalnya dia ada bini, dia ada gapo, dia berjunub, tak cara dia masuk Islam, maya nak maya, ambil maya lah, ambil air maya lah, mandi tak cara tu, tak kira dulu masalah mandi tu dah. Puak-puak ni kata kalaulah mandi ni masuk Islam di wajib sampai ke peringkat wajib, mestilah ramai orang masuk Islam ni. Dan setiap kali orang masuk Islam tu mandi belaka. Dah banyak dari riwayat sebut tu mandi juga, ni mandi juga. Ni tak ada lagu tu. Hak ni Nabi tidak suruh. Dia pergi mandi sendiri. Dia sendiri berasa. Tak tahu. Dia sendiri berasa. Paling tinggi kita kata molek. Sebab tu Nabi lok dia tak kata gapo, tidak bantah. Bukan tak molek. Molek, sekadar molek gitu je lah. Itu dia kata gitu. Dan mazhab Syafi'i pun begitu juga. Mazhab Syafi'i pun begitu juga. Mana sunat, bukan wajib. Cuma dia tinggi sikit. Hanafi ni ringan lagi. Sunat. Bila dia mandi, rupa-rupanya dia mandi tu dia kira-kiranya nak membersihkan diri dia lah. Nak membersihkan diri dia. Ataupun boleh jadi dia mandi tu tak ada kena mengena dengan nak masuk Islam ke apa ni. Dia nak segar diri dia lah. Nak segar. Mungkin berapa hari dia kena ikat. Dalam masa tu tak ada sebut pun dia mandi. Tak ada kena mengena. Dia pun tak tahu hukum Islam ni molek gini-gini. Dia tak tanya Nabi pun tak ada ayat. Jadi kita tak boleh nak buat kesimpulan dia mandi ni sebab nak masuk Islam tu molek kau kena mandi, kau wajib kau kena mandi. Mana dia tahu? Tak ada dalil sini. Tak ada dalil. Dia pun pergi, dia mengucap lah, mana masuk Islam. Lepas tu dia pun royak. Dia kata sebelum pada ni, atas muka bumi ni tak ada muka paling dia benci. Muka mu kata. Dia royak muka Nabi. Tapi hari ni asbah, hari ni pagi hari ni tak ada muka dalam dunia ni semua sekali hak paling aku kasih daripada muka. Sehingganya ada dalam hadis-hadis yang lain disebutkan sahabat-sahabat ni kalau boleh nak tengok semua Nabi. Kalau boleh nak tengok semua. Sebab itulah segala-gala hak Nabi buat ke apa kan ada belakang cerita. Sebab dia tengok, dia beri perhatian. Sebab bagi dia itu semua panduan. Dah kalau orang ni kalau kasih sampai gitu, tak ada atas muka bumi ni yang lebih dia kasih. Kalau dah setara tu, tentu sekali setiap gerak-geri dia tu dia akan perhati kalau boleh. Kalau dalam perhatian dia lah, kecuali dalam rumah tu lain lah. Bini dia pula orang tengok. Lepas tu dia kata sebelum ni tak ada agama atas muka bumi paling dia benci. Hak paling dia benci selain daripada agamamu, kata dia. Hak tu paling benci. Tapi hari ni paling saya, tak ada lebih saya daripada agama ni. Tu dia jadi berubah selalu. Manusia ni kalau dah berubah selalu, dan dia berubah orang jenis ni berubah sungguh. Berubah sungguh. Pada tu bukan sekadar muka, bukan sekadar agama, negeri pun benci. Tak ada negeri yang paling aku benci dalam bumi. Negerimu maksudnya Madinah lah. Sebut waktu tu kat macam-macam orang benci ni kata. Tak boleh nak ayat lah lagu mana. Tapi hari ni negerimu paling aku kasih. Bila sampai ke peringkat tu dia sanggup mati tu. Sanggup mati. Sahabat-sahabat ni kadang-kadang sebentar-bentar tu sanggup mati. Mati lepas pada tu. Mungkin perang lah. Kadang-kadang sehari dua lepas pada tu mati. Mana hak dia kata tu sungguh. Orang sanggup mati kerana tanah air dia. Mana dia saya. Ni sahabat-sahabat ni contoh lah. Dia pun kata pasukan berkudamu tu igat aku. Ketika tu aku memang sudah nak pergi buat umrah lah. Jadi orang kafir ni pun dia ada juga umrah, cara dia haji. Ada beza lah dengan kita tu. Tapi pada asasnya umrah haji tu ada orang-orang dia pun. Lepas tu dia tanya Nabi, lagu mana pandangan
Nabi, pandangan kau wahai Rasulullah lagu mana? Mana hak saya nak gitu tu ketika kafir. Ni Islam dah ni. Kena niat lain, kau kena lagu mana? Kau tak jadi hak tu, kau lagu mana? Dia kira. Nabi SAW pun beri berita gembira kepada dia. Gembira maknanya dia akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat, dalam riwayat yang lain. Dengan sebab itulah kita lihat sejarah dia ni kan, bila dia masuk Islam, dia molek Islam dia. Orang lain murtad, negeri dia tu ramai murtad, dia tidak murtad. Dia tak murtad. Dan dia pergi dengan satu kumpulan orang-orang dia tu masuk Islam. Dia pergi bergabung dengan sahabat Nabi Al-Ala bin Al-Hadrami di Bahrain. Dia pakat dengan orang tu, pergi perang dengan puak-puak ni pula. Akhirnya dia pergi perang dengan puak-puak murtad ni. Ketua puak-puak kafir tu dibunuh oleh orang-orang Islam. Dan pakaian dia tu hak istimewa tu boleh kepada orang Islam lah. Boleh. Dulu kan kita sudah bicara sebagai nafal, ada salat. Dia ni beli dengan orang tu, bukan dia dapat, dia beli. Bila jadi hak orang tu, ikut dia lah, dia nak apa. Jadi dia pun beli. Bila beli dia pakai. Bila dia pakai, puak-puak hak kena bunuh tu, hak kafir tu, dia kata boleh jadi dia ni yang bunuh ketua kita. Jadi dia berdendam lah pokok dia. Dia ingat ke dia dapat salat hak ketua dia. Salat kan maknanya barang hak ada pada di musuh tu boleh kepada orang yang membunuhnya. Jadi dia mau ingat dia yang bunuh. Sebenarnya bukan dia bunuh orang lain, tapi dia pergi perang juga. Ketua tu yang kena bunuh tu orang lain yang bunuh, bukan dia. Cuma dia beli. Lepas pada tu dia mau rancang pula bunuh dia, maka matilah dia. Jadi mati dalam Islam, atas Islam. Itu sejarah Thumamah bin Uthal. Nabi SAW beri berita gembira kepada dia tu memang nyata. Dia tidak terpedaya, dia tidak terpengaruh dengan gerakan murtad yang berlaku di kalangan dia selepas Nabi SAW. Bahkan dia tetap membela Islam dan mati pun kerana Islam juga. Bila dia pergi ke Mekah, orang pun katalah, moga dengar dia talbiyah. Kamu tinggal agama kamu? Dia kata tak. Dia kata aku Islam. Jadi mana sebut sabauta tu makna tinggal agama, mana dalam keadaan tak molek dah. Tak ada, tak molek. Aku Islam. Islam ni bukan benda tak molek. Tinggal hak kita tinggal hak dulu tu hak tak moleknya. Hak ni molek. Apa guna perkataan sabauta tu makna perkataan yang tak baik. Tinggal hak molek, agama yang molek, pergi ambil agama hak tak molek. Aku tak ada lagu tu. Tak, dia kata aku Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat yang lainnya ada bahlah hak tu kata gini, hak ni kata gini. Jadi nak bertindak sesuatu lah terhadap dia. Tapi dalam ramai-ramai tu ada hak cerdik kata jangan tempat main. Dia ni ketua. Kitanya duk bergantung makanan dengan pupuk dia lah. Maka tak siapa makanan kita berat. Dia pun kata memang, kata dia, pada ni aku tak akan beri, kata dia. Memang dia tak beri. Lepas tu orang Mekah ni minta tolong dengan Nabi SAW, minta kira lah dengan dia. Nabi SAW kata biarlah beri. Dia baru beri. Gitu cerita dia. Barulah dia beri. Sini dia kata aku tak akan beri walaupun sebutir gandum, melainkan dengan izin Rasulullah SAW. Memang dia buat gitu. Barulah dia mahu tu tahu. Begitu mau lah apa dia orang Islam. Lepas tu cerita satu lagi tu cerita dia juga, cuma lafaz dia berbeza sikit lah. Beza sikit. Kemudian kita pergi kepada bab yang kedua yang baca malam ni, sebabnya tu selesai dah. Iaitu bab ijla'il yahud. Ijla' ni maknanya halal, suruh tubik daripada negeri. Kalau buat negeri orang tidak panggil ijla', buat negeri tu orang panggil nafi. An-nafyu. Nafyu tu makna buat negeri.
Ni ijlak ni dok. Kalau buat negeri tu dalam negeri Islam juga, cuma buat negeri daripada Kelantan misalnya, pergi duduk Pahang gitu. Ni dok, tak boleh duduk dalam negara Islam. Begitu. Itu makna ijlak. Orang-orang Yahudi daripada Hijaz. Ceritanya Nabi SAW keluar kepada kami, kata Abu Hurairah, kami duduk dalam masjid. Begitulah skalanya, sahabat-sahabat pun begitulah. Sahabat-sahabat ni adalah hak duduk dalam masjid tu, ramai lah duduk dalam masjid. Kalau ada apa-apa Nabi keluar raya. Ada turun wahyu, ayat, kau gapo lah, dia tubik, ya, gitulah. Hak ni pun lagu tu. Dia pun kata, tubik mari, dia pun kata, pergi selalu kepada orang Yahudi. Kami pergi. Gitu. Nabi SAW pun panggil dia. Pokok dia duduk dalam benteng. Pokok Yahudi duduk dalam benteng, tak boleh nak masuk mudah-mudah. Dia kawasan dia tu. Nabi SAW pun panggil dia. Derah lah seorang. Dia kata ke dia, maknanya Islam tu perlu. Ini setara orang Yahudi ni jahat gitu dah. Dia kira nak buat negeri dah dia. Kira. Sebab apa? Sebab bersepakat, bersekongkol dengan puak-puak kafir Quraisy dalam menentang orang-orang Islam dalam perang Khandaq sebelum itu, ataupun perang Ahzab itu. Demon ni sokong. Nabi SAW setara nak hukum dah tu. Dia pergi, dia kata, Islam lah kamu. Minta Islam je. Kalau Islam selesai. Maknanya Nabi SAW ni bawa agama ni, dia bukan nak benda tak, nak tebusan kau, nak apa. Padahal ada kesempatan tu. Tak, tidak lagu tu. Kalau kita perhati dalam hadis-hadis ni banyak ni, tidak. Sebenarnya agama tu, tu maksudnya. Dan kalau tidak buat khianat, tidak buat jahat, agama tu pun dia tidak ganggu. Agama pun dia tidak ganggu. Hak salah dah gini ni pun dia kata lagu tu. Maknanya kalau terima Islam, dia boleh maaf semua. Hak lain-lain. Kamu akan selamat. Maknanya selamat tu dunia akhirat. Mereka berkata, sesungguhnya kamu telah sampaikan, wahai Abul Qasim. Mana kami dengar dah. Mana kira-kira tanggungjawab kamu tu, kalau kamu berasa itu tanggungjawab agama kamu, menyampaikan agama ni, kami dengar dah. Dia kata, dari satu segi nampak molek kan, tapi di sebalik tu dia Yahudi ni jahat. Zaman itu lagi belah-belah tu dia buat nganyi, maknanya belah-belah. Tapi dari satu segi nampak dengadah tu macam patuh. Dengadah tu, tapi sebenarnya dengadah, tapi kami tak setuju. Makna begitu. Nabi SAW berkata, hak tu lah anaknya. Mana aku ayat dah tu, hak tu anaknya. Siapa dah kata, kamu pun dengar dah, hak tu anaknya. Lepas tu dia pun kata pula lagu tu 2-3 kali kata. 2-3 kali kata, dia tu kata lagu tu. Lepas pada tu dia pun ayat. Kena tahu, bumi ni hak benteng kamu tu kau, tanah kamu kau. Selama ni kalau kamu duduk molek dalam negara Islam, tanah tu tanah kamu, walaupun orang bukan Islam. Hak dia turun-temurun, hak dia beli, hak dia usaha, hak dia. Tapi oleh kerana buat khianat, khianat kepada negara, tanah ni hak Allah dan Rasul. Allah tak sih orang kucar lagu ni. Rasul tak sih orang kucar lagu. Sekarang ni sudah jadi apalah mana, semua jadi hak Allah dan Rasul. Mana hak orang Islam, hak negara Islam, kamu tidak berhak lagi. Sebab apa? Kamu telah berkhianat. Jadi perjanjian untuk memberi perlindungan, menjaga keamanan, memberi hak-hak yang diperolehi oleh orang-orang lain, itu selagi dia taat kepada pemerintah. Kalau tidak taat kepada pemerintah, orang Islam pun lagu tu juga, bukan makna kepada orang kafir. Sekiranya bahaya, itu pemerintah atas dia. Dia boleh apa? Dia boleh ambil tanah, sekiranya bahaya kepada negara. Itu pengajarannya. Tetapi dalam sejarah Islam tak ada
hak Nabi SAW ambil daripada orang Islam tu tak ada. Daripada orang kafir sebagai warga negara, hak jahat, hak khianat, dia ada buat. Dia ada buat lagu. Dan orang tak boleh kata ke dia. Sebab apa? Sebab kita nak duduk dengan aman, dengan molek. Warga negara yang taat setia kepada pemerintah, dia kena memajukan negara tu, bukan nak menghancurkan negara tu. Ini sudah lari daripada perjanjian asal. Aku nak halau kamu daripada bumi ini. Kamu tak boleh duduk di sini, puak-puak kamu. Begitu. Sesiapa yang berasa ada rega barang dia, barang hak boleh angkut lah, boleh barang-barang apa-apa lah, hak boleh angkat lah, hak boleh bawa. Kita kata unta, kau kambing, kau gapo kau kalau zaman itu. Kalau zaman learning, misalnya kita mesin jahit, kau gapo boleh akak lah, hak boleh akak. Berasa ada rega, nak bawa pergi boleh, nak jual apa boleh. Tapi tanah tidak. Tanah sudah jadi hak Allah dan Rasulnya. Kamu tak boleh. Jadi hak ni, hak dia dapat lagu ni lah. Hak ni lah yang jadi sebagai fight. Jadi sebagai fight. Hak ni masuk dalam perbendaharaan negara dan dibelanjakan untuk orang-orang yang memerlukan. Gitu cara Nabi SAW. Maknanya ada kalanya tak ada siapa perang. Puak-puak dia tu tarik diri dulu lagi. Puak-puak dia takut. Tak apalah. Dah tak boleh. Dia pun tak kata apa. Memang dia tahu dia khianat. Maka puak-puak dia pun keluarlah. Hak ni hak mana ni? Hak Nabi SAW keluarkan ini hak mana? Sebab apa? Sebelum pada ni sudah ada dah hak dia keluarkan. Beberapa golongan orang Yahudi. Hak ni hak lain. Selepas daripada tahun yang ke-7 Hijrah. Sedangkan Nabi SAW sudah keluarkan orang-orang Yahudi ni beberapa puak dia sebelum pada tu lagi. Lepas daripada perang Ahzab tu, perang selalu. Dan Nabi SAW ni akan datang, akan jumpa ni, kita akan jumpa puak-puak Bani Quraizah apa ni, turun daripada benteng puak-puak dia tu dengan persetujuan iaitu Sa'ad, sahabat Nabi, akan menentukan hukuman terhadap mereka. Sebab Sa'ad tu mana termasuk dalam sekutu dia. Sekutu dia semasa jahiliah lagi. Mereka pun turun. Sebahagiannya kena bunuh, sebahagiannya kena jadi tawanan, macam-macam ada. Sebahagiannya Nabi SAW sudah keluar dah daripada tempat dia. Hak ni hak mana? Ada yang mengatakan hak ni hak dulu juga tak kena. Sebab apa? Sebab Abu Hurairah kata, baina nahnu fil masjidi, ketika kami sedang duduk dalam masjid. Maknanya Abu Hurairah ada. Abu Hurairah ada ni pada tahun yang ke-7. Mana pada tahun yang Nabi SAW keluarkan orang Yahudi ni, dia tidak sekaligus dah. Dia tengok hak mana hak berat sebagai pengajaran. Tapi didapati dalam sejarah ni tak pakar berlaku apa-apa ni. Munasabah lah kalau kita tengok sekolah ni. Tak boleh nak pegang janji dia. Tak boleh nak pegang. Daripada zaman Nabi SAW, Nabi bukan halal sekaligus semua pokok Yahudi dah. Sikit-sikit satu kumpulan dia tengok mana hak berat sebagai pengajaran kepada orang lain dah. Tak jadi demo ni. Sehingga akhirnya kita baca dalam hadis tadi, Nabi SAW keluarkan semua Yahudi. Walaupun dia kata semua Yahudi, masih ada lagi saki-baki. Masih ada lagi saki-baki yang mana Sayyidina Umar keluarkan lepas pada Nabi SAW wafat. Lepas pada Nabi wafat tu, sebab Nabi nak lagu tu, dia keluarkan langsung tu semua sekali. Ketika Nabi ada lagi sikit-sikit. Ini menunjukkan bahawa pemerintah Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW ni, dia bergaluh dengan rakyat dia. Dia tidak kata semua hukum sekali gitu, tak. Tetapi nak lagu mana? Dia ni tak boleh. Puak-puak dia kata dia buat nganyi macam-macam. Sedap lah perang dengan puak-puak tak erti perang tu. Cuba dengan kita, kata dia. Nak tahu. Dia kecek di belakang lagu tu. Macam-macam lah dia kata. Bahkan ada seorang perempuan pergi nak berjual belilah dengan puak-puak, dengan seorang tukang emas puak-puak dia.
Dia pun suruh buka tudung. Buka tudung lah, dia buat gorang. Ramah lah pokok dia. Tak saya buka tudung. Salah seorang daripada mereka itu dia pegang alik belakang ni. Bila perempuan tu bangun tu buka. Pokok dia suka. Dia ganggu lah. Itu gangguan tu, tidak aman dalam negara. Selain daripada dia dipakak dengan musuh luar, dia menimbulkan kekacauan dalam negara. Maka ada orang Islam tekan pergi nak tolong lah. Dia bunuh orang tu. Orang Islam dibunuh. Bunuh tukang mah tadi. Lepas tu hak popok dia ramah, bunuh pula sahabat Nabi. Bila bunuh tu, itulah baru berlaku hak ni. Maknanya macam-macam berlaku. Lepas satu berlaku, Nabi SAW hukum tu mengikut keadaan. Mengikut Qurtubinya, hak ni hak Nabi buat negeri ni Banu Nadir. Tetapi ramai ulama termasuk Hafiz Ibn Hajar, dia kata tidak. Sebab Banu Nadir tu sebelum pada tu. Hak ni hak selepas pada tu. Yang ni selepas daripada Abu Hurairah masuk Islam, selepas tahun yang ke-7, bukan sebelum tu. Lepas pada tu ada mari pula riwayat satu lagi, riwayat daripada Ibnu Umar, Yahudi Bani Nadir dan Quraizah. Ni cerita hak dulu pula. Hak saat ni, hak kemudian. Mana selepas daripada tahun yang ke-7. Hak Nabi SAW keluarkan Banu Nadir dan Banu Quraizah ni hak dulu lagi, sebelum pada tu lagi. Banu Nadir dulu dikeluarkan, Banu Quraizah Nabi SAW maafkan dia. Sehinggalah Banu Quraizah ni pula memerangi orang Islam. Barulah Nabi SAW perang pokok dia. Perang pokok dia tu, maka puak-puak apa nama ni, Khazraj mari, dia kata, lagu mana puak-puak kamu ni? Dulu Abdullah bin Ubay minta dengan Nabi, Banu Qainuqa, Nabi lepaskan dia. Nabi lepaskan dia, tak kena tebusan, tak kena gapo, lepaskan dia, selamat puak-puak dia. Puak-puak kamu ni lagu mana? Di situlah Nabi SAW kata, aku tidak akan hukum. Kamu nak siapa hukum? Di kalangan kamu. Di kalangan kamu. Maka mereka pun minta cadangkan Mu'ad, sahabat Nabi ni, iaitu Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ni dalam riwayat bab akan datang ni, dia cerita tu khusus. Cerita tu. Lepas tu Nabi SAW pun bunuh lah pokok dia. Sebab Sa'ad itu buat keputusan, hak mana perang kita bunuh. Lepas tu perempuan-perempuan, anak-anak tu jadi tawanan, jadi hamba abdi. Gitu. Pokok dia pun tak suka. Nak marah juga kepada Sa'ad itu. Nak marah juga kepada Sa'ad bin Mu'adz itu, sebab buat keputusan gitu. Tapi tak ada arah lah, pun dia terima dah keputusan itu. Walau bagaimanapun bukan semua ni. Di sini dia sebut. Cuma sebahagian daripada mereka, tetapi sebahagian daripada mereka pergi berjumpa dengan Rasulullah. Nabi SAW bagi perlindungan, ada juga. Dan dia Islam. Apa mana Islam? Tu tak lah apa mana Islam. Mana ramai juga ni aslamu, mereka Islam. Tetapi secara keseluruhannya puak-puak mereka tu dihukum. Dihukum. Dihukum bunuh. Kena bunuh. Hak mana perang tu dihukum. Hak tu dalam bab akan datang kita akan jumpa. Dan Rasulullah SAW mengeluarkan Yahudi Madinah ni semua sekali. Yang ni kemudiannya peringkat demi peringkat, akhir sekali semua sekali, iaitu Bani Qainuqa. Ni puak-puak Abdullah bin Salam. Puak-puak Abdullah bin Salam, sahabat Nabi. Dan Yahudi Bani Harithah, dan semua Yahudi yang ada di Madinah. Sebenarnya Nabi SAW tak ada keluarkan semua sekali, tapi dia raya di antara hak pesanan terakhir dia nya, kamu keluarkan akhrijul yahud min jaziratil arab. Itu salah satu pesanan dia. Dan Sayyidina Umar telah melaksanakan hal itu. Maka tak ada lah orang-orang Yahudi di Madinah, bukan setakat di Madinah, Jaziratul Arab. Jaziratul Arab ni kalau ni Arab Saudi tu lah. Arab Saudi. Semua tu tak ada. Di luar daripada tu.
Di luar daripada itu ada Yahudi. Kemudian Bani Qainuqa ni gitu gini, banyaklah peristiwanya. Puak-puak dia dilepas sebab Abdullah bin Ubay bin Salul, hak munafik tu. Nabi terima permintaan dia, supaya lepaskan. Hak ni puak-puak dia ingat, hak ni Banu Quraizah ni, dia ingat Sa'ad bin Mu'az akan lepas gitu jugalah puak dia. Tapi Sa'ad tidak lagu tu. Tidak buat lagu tu. Hak tu akan datanglah dalam bab akan datang. Kesimpulannya, Nabi SAW akhirnya telah mengeluarkan semua orang Yahudi. Mereka tidak lagi menjadi warga negara Islam, kecuali hak masuk Islam tu tidak kira Yahudi, asal dia lah. Hak masuk Islam tu jadi sebagai orang Islam lah. Cuma keturunan dia sajalah keturunan Bani Israel. Adapun Yahudi tu agama. Keturunan tu keturunan Bani Israel, bukan keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi agama Yahudi yang berkait dengan agama. Hak mana pegang dengan agama dia tu Yahudi orang panggil. Dan agama dia tu dia kena bangsa dia Bani Israel. Dia kena bangsa dia Bani Israel. Bani Israel ini tidak semesti semuanya Yahudi. Bani Israel ni ada jadi Kristian. Hak terima Nabi Isa tu buat dia juga. Hak terima Nabi kita pun Bani Israel, tidak Yahudi. Yahudi ni hak kait dengan agama. Adapun bangsa tu bangsa Bani Israel. Bani Israel. Begitulah seterusnya. Ni Umar kata akhir sekali riwayat ini hanya ada dalam Sunan Sittah ni, dalam Muslim saja. Hak riwayat Jabir bin Abdullah ambil daripada Umar yang akhir ni. Umar kata dia dengar Nabi SAW kata, aku pasti akan keluarkan. Lepas pada tu dekat mati pula Nabi pesan pula suruh keluar. Sebab tu dia memang keluarkan. Dengan sebab itulah cerita-cerita ni kan, ingat dulu kita sudah sebut dah ada cerita, masih lagi banyak lagi orang duduk sebarkan, pasal dia tidak tahulah nak mana. Hak anak Sayyidina Umar tu Abu Samah, Abu Syahmah, dikatakan minum arak waktu berzina, waktu Sayyidina Umar sebab dia apa kan. Di zaman Sayyidina Umar tu, setelah beberapa lama Sayyidina Umar merintah, mana nak adanya Yahudi duduk buat arak lagi di Madinah pada zaman Sayyidina Umar. Padahalnya Yahudi ni Nabi sudah kata dia akan keluar. Bahkan dalam riwayat tadi keluar habis dah. Kalau ada pun sikit-sikit, itu pun Sayyidina Umar keluar di zaman permulaan pemerintahan dia, habis dah tak ada. Lagu mana dalam cerita tu raya ada lagi kedai Yahudi, kedai arak di Madinah Nabi. Situlah. Tapi cerita dia kan dia mari tu comel, jadi orang tak nampak benda-benda tu, sehingga jadi termakan. Orang-orang ngaji pun termakan juga. Padahalnya mana nak adanya arak, mana nak rakyat negara Islam ni tak bersih gitu mau nak sampai-sampai Sayyidina Umar telah maju dah tak ada dah. Semua ni boleh ke Islam belakang, masih lagi ada arak. Siapa dia yang minumnya arak? Dah Yahudi tak ada dah. Anak Sayyidina Umar. Maknanya orang Islam ni mana tak molek lagi, ada lagi hak tak betul. Dia nak pergi situ, tapi dia buat dalam bentuk sekali tengok comel. Dia nak pergi situ, padahal tak ada dah. Mana nak ada kilat arak? Ada kilat arak lagi. Ada lagi Yahudi tak ada dah. Bila tak ada, hak cerita kilat arak Yahudi gapo tak ada adalah. Tak ada. Takkan nak ada lagi. Lepas tu tajuk lain pula, InsyaAllah kita akan sambung sepula lah. Wallahu'alam.